Bertemu kembali. Apakah dasar terlalu terbuka dalam pemberian visa ketibaan, visa on arrival selama ini mendorong para pelajar asing melakukan pelbagai kecurangan? Atau ia sengaja diambil kesempatan oleh golongan berkenaan ekoran sikap toleran dan kealpaan pihak berkuasa? Untuk itu, sama-sama kita ikuti kupasan yang disediakan oleh Sharif Ahmad bertajuk Mengejar Ilmu Bukan Salah Laku. Langkah Kementerian Pengajian Tinggi KPT menghentikan pengeluaran visa on arrival dan pas lawatan sosial kepada pelajar asing ke negara ini tentunya dibuat selepas kajian terperinci, baik termasuk baik buruknya terhadap kecenderungan warga asing untuk melanjutkan pengajian di Malaysia, apatah lagi ia menyumbang kepada sumber perolehan yang besar buat negara. Menghentikannya bererti menyekat kemasukan wang ke dalam negara sekaligus ia tidak disenangi oleh masyarakat asing yang mungkin beranggapan Malaysia tidak begitu mesra dengan warga asing. Namun di sebalik soal perolehan dan keuntungan, apa yang lebih penting ialah menjaga keharmonian semua pihak sama ada penduduk tempatan mahupun masyarakat luar ekoran insiden salah laku sosial yang seringkali menyelubungi kehidupan segelintir warga asing. Sudah pasti KPT dan agensi-agensi yang berkaitan terutamanya imigresen mengambil kira akan keluh kesah yang diluahkan oleh pelbagai pihak terhadap tindak tanduk negatif pelajar asing yang banyak mencabar urusan dan kehidupan harian rakyat negara ini. Ada di antara mereka yang masuk dengan tujuan untuk belajar tapi kemudian menyimpang dari maksud asal sama ada untuk berseronok-seronok, bekerja ataupun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan negara. Lantaran biarlah negara berdepan dengan sedikit kerugian dari segi pendapatan menerusi kegiatan pengajian tinggi daripada membiarkan masyarakat bergelumang dengan pelbagai kedurjanaan angkara sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pelajar asing. Bukan sahaja menyanggah permasalahan sosial, bahkan terbabit juga dalam pelbagai salah laku khususnya kegiatan penyalahgunaan dadah terutamanya pelajar lelaki. Pelajar perempuan juga ada kalanya turut terlibat dengan gejala itu selain membabitkan diri di lembah kehinaan. Sehingga memperlihatkan kerapuhan sistem kaedah dan tata cara kemasukan pelajar berkenaan ke negara ini dengan berlindung di sebalik visa kesampaian dan visa pelajar. Visa diberikan begitu mudah tanpa banyak saringan dan pemantauan. Lantaran tindakan drastik yang diambil oleh kerajaan dengan memperkenalkan kaedah terbaru ini tidak lain tidak bukan untuk memudahkan semua pihak terutamanya dalam menguruskan kehadiran para pelajar asing. Bererti tiada lagi pemberian visa on arrival maupun pas sosial kepada mana-mana warga asing walaupun mereka memasang niat untuk melanjutkan bidang pengajian. Kecualilah dalam konteks ini, warga asing dapat membuktikan kepada pihak berkuasa berhubung penerimaan mereka ke dalam mana-mana institusi pengajian. Soalannya, mengapakah kemelut ini terus berleluasa meskipun pelbagai tindakan telah diambil bagi membendung kehadiran para pelajar bermasalah terutamanya dari benua Afrika dan negara Asia Barat termasuk Iran yang terdedah dengan penyeludupan dadah. Tidak dirafikan lagi, sebahagian mereka telah memasang nawaitu sejak berada di halaman asal untuk membabitkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prosedur dan tata cara negara ini, ekoran kemakmuran dan keharmonian persekitaran. Lalu mereka berselindung di sebalik pemberian visa on arrival dan pas lawatan sosial dengan mengabui mata pelbagai agensi termasuk imigresen dan KPT kononnya untuk mendapatkan ijazah tetapi yang dicipta adalah masalah dan dadah. Maka itu tidak hairanlah mengapa sebahagian daripada yang terbabit dengan salah laku mendaftar diri dalam program-program sementara dan juga khusus bahasa yang lazimnya memakan masa yang singkat berbanding pengajian diploma dan ijazah. Malang pula dalam proses ini, sesetengah pengurusan institusi pengajian tinggi lebih cenderung untuk mengejar kuantiti dari menegaskan kualiti para pelajar sehingga prestasi mereka tidak dijadikan sebagai sandaran, sebaliknya membiarkan begitu saja. Sedangkan penilaian semula prestasi para pelajar seharusnya diambil maklum bagi menentukan sama ada mereka benar-benar komited dalam pelajaran atau sekadar menghabiskan masa sambil terlibat pula dengan pelbagai kesalahan sosial yang lain. Langkah mengetatkan peraturan kemasukan pelajar seumpama ini secara tidak langsung akan meningkatkan kesedaran semua pihak bahawasanya pas yang diberikan tidak seharusnya disalahgunakan jauh sekali untuk terjebak ke lembah durjana. Baik, bersama kita di talian ialah Datuk Akbar Sattar, pakar kriminologi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, kalau kita lihat, benarkah kelonggaran yang diberikan oleh pihak berkuasa selama ini termasuk visa on arrival dan pas lawatan sosial dimanfaatkan oleh warga asing semaksimum mungkin bagi melakukan pelbagai salah laku di negara ini? Pandangan Datuk? Ya, ini adalah
kebenarannya disebabkan pemberian visa ketibaan dan sosial secara mudah ini telah menyebabkan jumlah pendatang asing di negara menjadi semakin tidak terkawal. Dulu kita tidak menghadapi masalah jenayah semakin menjadi-jadi. Mereka telah menyalahgunakan visa pas lawatan sebagai pelajar dengan menjalankan kegiatan yang macam dengan negara. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat orang daripada Iran, mereka ni lebih terlibat dalam kegiatan dadah. Dahulu mereka membawa dadah melalui KLIA, tetapi sekarang ni lebih memberanikan diri dengan mengimport ataupun bawa dadah melalui pelabuhan Kelang, iaitu secara besar-besaran. Dan juga kita lihat juga ada jenayah-jenayah daripada China, iaitu mereka datang sini bukan saja untuk belajar tetapi menyalahgunakan visa pelajar ini dengan melibatkan diri dalam bidang GRU dan juga pelacuran. Dan yang paling teruk sekali saya rasa orang-orang Afrika yang banyak melakukan penipuan sekarang terlibat dalam dadah, gangsterism, dan kebanyakan dari mereka ini adalah daripada Nigeria. Dan Datuk, yang pastinya langkah mengetatkan kaedah kemasukan pelajar asing mungkin dan pastinya tidak senangi oleh mereka. Jadi mereka ini akan memilih negara lain untuk melanjutkan pengajian sehingga boleh merugikan negara dari segi perolehan. Jadi apa komen Datuk? Saya rasa pendapat ini kurang tepat. Bakal pelajar sentiasa melihat kepada kualiti pendidikan dalam sebuah negara. Pelajar dari negara luar akan memilih negara yang memiliki kualiti pelajaran yang baik. Tambahan lagi, jika negara itu mempunyai kadar jenayah rendah, saya rasa mereka akan datang. Di USA, contohnya, untuk langkah keselamatan mereka begitu ketat sekali. Untuk mendapat visa, ia memakan masa sehingga kita terpaksa menjalankan interview. Dan apabila sampai di negara mereka, beberapa kawalan ketat dijalankan, tetapi masih ramai lagi orang dan juga masyarakat-masyarakat di luar sana yang ke negara Amerika dan juga UK untuk mempelajari. Sedangkan tahap keselamatan mereka adalah begitu ketat sekali. Faktor yang kedua saya rasa kos memainkan peranan yang penting. Jika dibandingkan dengan negara barat, kos untuk belajar negara kita adalah lebih murah. Di samping beban secara hidup yang ditanggung mereka tidak seberapa mahal. Selain itu, kita tidak boleh sangat materialistik ya, kerana mungkin dengan kita memikirkan isu kewangan, ya, mungkin ini akan mencemarkan, merosakkan nama negara kerana mereka datang sini bukan untuk belajar tetapi melibatkan diri dalam jenayah. Dan impak kebanjiran jenayah ini memberi kesan yang negatif yang boleh mempengaruhi orang tempatan yang mana mereka turut mempelajari, meniru dan melibatkan diri dalam kegiatan jenayah termasuk menjadi kedai dadah. Ya. Dan Datuk, satu lagi yang menjadi persoalan ialah soal penyeragaman di antara jabatan dan agensi yang dikatakan menimbulkan kesukaran untuk mengesan kegiatan-kegiatan salah laku di kalangan pelajar asing selama ini. Jadi apa yang perlu dilakukan bagi memperbaiki jalinan dan persefahaman ini? Jabatan-jabatan ini perlu terus bersama dan mencari langkah jangka masa yang panjang. Dan juga cari strategi yang terbaik bagi mengatasi masalah ini. Kerjasama ini adalah penting. Pihak IPTS, terutama KPTS, serta hendaklah bekerjasama dengan KPT dan juga KDN dalam mengeteras masalah ini. Semua pihak patut membantu KDN ataupun KPT yang telah banyak mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini, dan pihak pengurusan IPTA, terutama sekali IPTS lah, perlu memaklumkan kepada kementerian jika ada penuntut asing yang mengabaikan pelajaran kepada kementerian. Jadi ini boleh membantu mereka mengambil tindakan mengusir atau membatalkan PAS. Langkah kerajaan menghentikan pemberian visa ketibaan dan PAS sosial kepada para penuntut asing ke negara ini bagi membendung penyalahguna PAS itu adalah langkah baik. Tahniah saya ucapkan kepada KDN dan juga KPT yang telah mewujudkan jawatankuasa khas pengurusan pelajar antarabangsa. Dan ini merupakan satu usaha yang baik. Dan satu lagi, sistem indikator masukkan pelajar palsu Yang ini juga merupakan satu strategi yang bagus
untuk melihat pada risiko negara tertentu. Jadi mereka KDN dan KPT saya dapati masa kini mempunyai pandangan yang begitu jauh. Dan saya harap strategi ini dapat dilaksanakan secara berterusan bagi menteras kegiatan salah laku pelajar. Setiap strategi ialah dibuat secara holistik dan bukan dengan cara ad hoc yang pasti akan gagal dan merugikan negara. Mana-mana APTS yang mengabaikan tanggungjawab dan peraturan yang ditetapkan hendaklah diambil tindakan. Walau bagaimanapun, biarpun sistem yang canggih ataupun termahal dikenakan, apa yang kita perlu ialah satu sistem yang simple, murah, tetapi dikendalikan oleh pegawai yang berintegriti tinggi. Dengan cara ini, maka saya rasa kita akan dapat mengatasi masalah ini dalam jangka masa yang panjang. Ya, itu pandangan saya. Baiklah, itu tadi reaksi yang diberikan oleh tetamu kita. Terima kasih Datuk di atas komen balas anda. Pada pagi ini kita akan semoga rasa kesedaran senantiasa tersemat di dada setiap pihak bagi menghindari negara kita dicemari dengan pelbagai kesalahan licik oleh kalangan pelajar asing ini. Baiklah saudara, komentar akan berhenti di sini.